sebarang langkah maupun usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan ternokta Februari nanti selepas Sultan Johor menjadi yang di Pertuan Agong. Penganalisis sosiopolitik dari Universiti Malaya UM, Dr. Abdul Mukid Muhammad yakin selepas kegagalan langkah Dubai, partai politik akan lebih realistik dalam mengatur sebarang gerakan selepas ini. Saya rasa selepas daripada kegagalan langkah Dubai ini, saya rasa parti-parti politik atau politikus sudah pun mula bersifat realistik dan juga lebih berhati-hati untuk menggerakkan gerakan yang sama, terutamanya selepas ini kita akan ada yang di Pertuan Agong dari Johor, yang mana kita lihat kenyataan bakal Agong yaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar itu sudah pun menunjukkan satu reaksi bagaimana sikap Baginda terhadap mana-mana pihak yang cuba menggoyahkan kerajaan yang sedia ada. Pada saya itu adalah satu kenyataan yang neutral sebenarnya. Bukanlah bermaksud seripaduka mahu mencampuri urusan politik dan sebagainya, tetapi kenyataan bersifat harapan dan juga sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional, sebab apabila kenyataan dikeluarkan bakal Agong, pada saya itu perlu menjadi pertimbangan yang lebih khusus daripada PN, daripada pembangkang, katanya dalam satu wawancara bersama Kini TV. Katanya melalui langkah Dubai jelas pembangkang gagal karena mereka sering melakukan propaganda yang memainkan isu sama. Abdul Mukid berkata PN seharusnya menunggu sehingga pilihan raya umum yang akan datang jika berhasrat mau menjatuhkan kerajaan seandainya kerajaan gabungan ini gagal menjalankan tugas pada rakyat. Seandainya kerajaan PH atau kerajaan perpaduan tak mampu menyelesaikan isu rakyat dengan baik, tunggu pilihan raya umum. Sebab itu proses yang terbaik untuk memilih pemimpin. Untuk memilih kerajaan, kalau kita tidak akan mengulangi kesilapan yang sama dan kita akan sentiasa ke belakang, katanya lagi. Semalam Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan digelar langkah Dubai seperti dilaporkan beberapa hari lalu. Bahkan timbalan Perdana Menteri itu mendakwa gerakan berkenaan bukan saja didalangi pemimpin dari parti pembangkang, bahkan turut disertai individu tertentu dari blok kerajaan. Bagaimanapun Anwar memilih untuk tidak mengambil pusing mengenai rancangan sulit yang dinamakan langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaan baru-baru ini. Sambil mengakui menyadari rancangan seumpama itu, dia sebaliknya berkata tumpuan kerajaan adalah untuk membangun negara. Semalam Menteri Besar Kedah Muhammad Sunusi Muhammad Nur mengakui wujud gerakan itu untuk menjatuhkan kerajaan, namun bukanlah langkah Dubai, sebaliknya langkah Cokit. Kata Muhammad Sanusi, mereka hanya perlu bermesyuarat di Kuala Lumpur bagi menjatuhkan kerajaan Anwar. Bagi pensyarah akademik pengajian Melayu UM, Dr. Awang Azman Awang Pawi pula, langkah Dubai hanyalah sekadar idea kedai kopi di ibu negara Emirat Arab Bersatu itu. Menurutnya fokus utama pada bulan Januari ini adalah kepada peralihan yang di Pertuan Agong, bukannya pertukaran kerajaan. Walaupun sebenarnya fokus dalam bulan Januari ini bukan fokus peralihan kerajaan perpaduan, sebaliknya satu fokus peralihan yang di Pertuan Agong yang lalu dengan Agong yang baru pada 1 Februari ini. Ini fokus utama dalam kerajaan yang memastikan peralihan tersebut berjalan lancar dan pelbagai perkara yang dirancang. Saya kira ia merupakan idea kedai kopi di Dubai. Saya kira begitu. Idea itu idea besar, perencanaan sangat besar, tetapi dari segi pelaksanaan tindakan tersebut tidak dapat dilakukan. Mereka kena sedar apa-apa nak menumpangkan kerajaan. Satu, ia perlu melalui parlimen di Dewan Rakyat, seperti undi tidak percaya seumpamanya itu. Yang pertama. Yang kedua, sekarang ada akta anti lompat parti yang menyekat daripada pergerakan yang sangat berleluasa seperti sebelum membentuk akta lompat parti. Yang ketiga, lihat UMNO mempunyai aku janji dan perjanjian mereka sendiri apabila ahli parlimen mereka keluar, seumpamanya mereka kena bayar RM 100 juta, tak mungkin itu dilakukan oleh ahli parlimen UMNO, katanya. Jelasnya RM 100 juta
satu jumlah yang besar dan wakil rakyat mahu menunjukkan mereka mempunyai uang sebanyak itu semata-mata hendak berpaling tada daripada kerajaan. Apatah lagi, jika gerakan mereka berpaling tada tidak berjaya, ia akan menyebabkan masa depan politik mereka itu semakin gelap. Bagi penganalisis politik dan geostrategis Dr. Azmi Hasan pula, langkah Dubai digerakkan oleh pemimpin UMNO yang anti kepada kepimpinan Presiden UMNO. Langkah ini tak logik. Dalam keadaan sekarang bersatu, ahli parlimen sendiri pun tak nak sokong. Kalau kata langkah ini berpunca dari PAS, juga tidak, kerana PAS tidak akan memulakan sesuatu dalam hal pertukaran kerajaan persekutuan. Tetapi apa yang saya dapat baca ura-ura siapa yang ada di sana adalah dari ahli UMNO sendiri yang selama ini tidak sealiran dengan Presiden UMNO sendiri, katanya kepada Malaysia Kini. Jelas Azmi agak bingung memikirkan langkah yang diambil kumpulan itu karena mereka sukar untuk berbuat demikian kerana telah ada perjanjian dimeterai dengan parti. Apa juga gerakan ke arah menumbangkan atau menukar kerajaan adalah mengenai kuasa eksekutif dan duit. Kuasa adalah bersamaan dengan duit yang memegang tampuk kuasa. Bagi yang tidak berkuasa, harta yang ada boleh dibekukan atau disita. Kerana duit, ahli parlimen pembangkang berpaling tada menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka kata mereka hendak peruntukan untuk kawasan. Justru duit memainkan peranan penting dalam apa juga gerakan menjatuhkan atau menaikkan kerajaan. Slogan demi agama, bangsa dan negara hanyalah penyedap hati. Yang benar-benar bersorak adalah duit. Orang putih kata, money talks. Ada duit boleh bercakap. Tak ada duit duduk senyap-senyap. Jadi tidaklah menghairankan kalau ada yang ditakuti oleh kerajaan Madani adalah money. Oleh sebab itu, mana-mana pihak yang berduit tetap tidak menyokong kerajaan sangat dicurigai. Sejak penubuhan kerajaan perpaduan, setahun lalu agensi-agensi penguat kuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Polis Diraja Malaysia telah menyiasat sesiapa saja yang disyakinya. Bagi orang yang tahu, siasat menyiasat sudahlah jadi amalan biasa, apatah lagi selepas tumbangnya Barisan Nasional dalam pilihan raya umum 2018 dan merampas kuasa menggunakan SD selepas itu. Sudah jadi amalan, engkau buat kepada aku buat kepada engkau. Orang putih kata, tit for tat. Saya pernah bercerita bagaimana saya disoal siasat oleh Badan Pencegah Rasuah pada akhir tahun 1990-an berbabit dakwaan terlibat Anwar Ibrahim dalam urusan pembelian lesen penjana elektrik bebas oleh Real Milk sendirian berhad daripada dua individu Bumi Putra. Saya adalah salah satu seorang ahli lembaga pengarah dan pemegang saham Real Milk ketika itu.